علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ثم قسم الناس في شهود الحق على ثلاثة أقسام. Muka 73. ثم قسم الناس في شهود الحق على ثلاثة أقسام umum, khusus wa khususul khusus. Faqala, katanya syarah musannaf ni bahagi manusia ni orang beriman lah, maksudnya orang beriman ni terbahagi pada 3 bahagian tentang syuhudul haq, nampak ataupun nampaknya Tuhan. Bukan maksud nampak tu nampak boleh tengok tu, tak. Macam kita sedar kata ini adalah daripada kudrat Tuhan, daripada kuasa Tuhan, daripada kehendak Tuhan. Cuma istilah itu panggil syuhudul haq. Musyahadah ni macam nampak lah kan. Iaitu dia bagi pada 3. Sananya umum, iaitu orang awal, orang macam kita ni, awam lah kita ni. Wa khusus, orang khawas, orang hak terpilih, orang-orang pihak-pihak orang hak para alim yang terpilih daripada kalangan kita. Wa khusus ni orang hak paling tinggi sekali lah, orang tinggi sekali iaitu para aulia. Faqala faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif wa hujibat anhu syumusul wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Kata musannaf, man ra'al kauna, sesiapa yang melihatkan makhluk, tengok makhluk ni, tengok orang, kau tengok matahari, kau tengok bulan, kau tengok bintang, kau tengok bukit, kau tengok gapo semua makhluk ni. Walam yashhadhu, walam syahida yashhadu. Yashhad. Walam yashhadhu, dan tidak menyaksi akan Tuhan. Tengok makhluk tapi tak nampak Tuhan. Fihi, pada makhluk tadi tu tak nampak. Kita tengok Tuhan pada makhluk tu tak nampak. Tengok makhluk tapi tak nampak Tuhan. Au indahu, ataupun di sisi makhluk tadi. Au qablahu, ataupun sebelum pada kita nampak makhluk tadi tu nampak dak Tuhan. Au ba'dahu, ataupun selepas pada kita tengok makhluk tu pun tak nampak juga Tuhan. Maka orang ni faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sesungguhnya telah menghijab akan dia ataupun menyusah tengok macam kita tengok matahari setengah hari tu, kita tak nampak matahari pasal dia cerah dak. Dia panggil sekali kita panggil silau deh. Apa kita tengok. Tapi kalau waktu pagi, matahari awal-awal terbit tu, kita boleh tengok matahari pasal dia tak begitu cerah. Jadi begitu juga orang hak tak nampak Tuhan ni sebenarnya kih a'wazahu wujudul anwar, telah menegah akan nampak saat itu oleh adanya nur Tuhan. Jadi kerana cahaya Tuhan itu begitu kuat sampai kita tak nampak.
Kerana pandangan kita tu lemah. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif, dan terdinding daripadanya, terhijab daripadanya, daripada seorang insan itu oleh syumusul ma'arif, oleh makrifat yang seumpama matahari. Jadi kalau benda tu tak cerah sangat, kita boleh tengok, tapi kalau seumpama matahari tu, maka mata manusia tak boleh tengok. Jadi kita ni sebenarnya bukan kerana benda tu tak ada, kerana benda tu terangat cerah macam matahari. Makrifat tu semacam matahari. Bisuhubil asar, terlindung akan apa tu dengan awan-awan ataupun dengan kabut-kabut asar ni kat dunia lah, kabut-kabut dunia. Kabut-kabut yang menghalangkan kita daripada nampaknya hakikat. Mungkin susah sikit nak faham, tapi hak sebenarnya lagu tu. Fa'ahlul maqamil baqa yashhaduna al-haqqa bimujawradi wuqu'il basarihim 'alal qaul. Orang hak duk maqam baqa, maqam yang tertinggi lah ni. Orang hak siapa hak maqam baqa, dia akan nampak Tuhan dengan semata-mata mata dia saat itu nampak makhluk. Apabila nampak makhluk, maka telitah lalu dah di sana adalah Tuhan. Kita buat misal mudah-mudah ke, macam kita tengok pokok kayu, kita tengok buah-buah kayu, kita tengok orang, kita tengok gapo. Semua benda saat itu asalnya adalah rezeki ataupun makanan, nasi, beras, gapo, air, semua tu adalah ciptaan Tuhan. Maka Tuhan belaka hak buat. Dan Tuhan juga mengaturkan benda tu siapa kita, boleh jadi rezeki kita, boleh jadi orang teman kita, boleh jadi saing kita, boleh jadi bini kita, boleh jadi tok lelaki kita. Semua tu aturan pun hak Tuhan, hak buat pun Tuhan. Maka bagi orang hak kenal Tuhan, dia akan nampak Tuhan lalu dia akan terima kasih Tuhan. Adapun orang hak tak nampak kata Tuhan ni, dia akan nampak kata benda tu benda tu lah. Makan ni tak nampak kata tu rezeki daripada Tuhan. Kebaikan lah tak nampak tu. Kebaikan hak kita dapat ni, sehat, segar, gapo ni hak Tuhan dak. Itu orang hak tak nampak. Jadi kalau buat misal mudah-mudah serupa dengan orang hantar barang mai kita, maka perasaan ni itulah mari hantar mah kita. Jadi kekasih kita, orang hak duk kasih dengan kita tu hantar barang pan perasaan ni. Maka kekasih kita tu hantar nak hari kan nasi lah, baju lah, pakaian lah, bedok lah, lecu lah. Hari-hari duk atas kita, tapi kita tak nampak kata kekasih kita hak duk Singapura tu, kekasih kita hak duk luar negeri tu dak hantar mari. Kita duk nampak kata hak duk buat baiknya kita perasaan ni. Jadi sutai kita gila ke perasaan ni, nikah dengan perasaan ni. Jadi lupa kata orang hak duk hantar mari kita tu bukan perasaan ni tu hak tu hantar ya. Hak dia hantar barang tu nu, hak duk Singapura tu. Lebih kurang itulah juga apabila kita tak nampak Tuhan, kita nampak makhluk ya. Jadi apa saja kebaikan yang kita dapat, maka kita akan nampak kata makhluk ni lah, oh baiknya timur, oh baiknya kelesung, oh baiknya mamaknya, oh baik. Nampak dari mana je. Tak nampak kata hakikat benarnya Tuhan. Demon ni hanya perasaan dia. Fahum yusbituna al-athar billah wala yushhiduna bisiwahu. Maka mereka itu hak nampak Tuhan saat itu, dia menyabitkan segala kesan-kesan yang dapat ni, makhluk hak kita nampak ni semua satu, menyabitkan di sana tu adalah Tuhan. Wala yashhaduna bisiwahu, dan tidak menyaksi
makhluk ataupun dunia ni dengan selain daripada Tuhan. Jadi semua tu Tuhan ada. Illa annahum likamalihim, kecuali oleh kerana mereka itu sempurna, yusbitunal wasitah wal mausutah, maka mereka itu menyabitkan, mengaku kata benda al-wasitah, praisani saat itu pun ada, wal mausutah, dan benda hak di atas saat itu pun ada. Bukan kata nampak Tuhan semata-mata ada. Tuhan tapi dia praisani pun dia ihtiram juga. Wahum yashhadun al-haqqa bimujarradi syuhudil wasitah, maka mereka itu nampak Tuhan dengan semata-mata di saat dia nampak perantara praisani saat ni, au indahum, ataupun di sisi wasitah saat ni, bila taqdim wala ta'khir, dengan tidak mendahulu dan tidak mentakhir, wala zarfiyatan wala mazruf, iaitu tidak pada zarah tepat dan juga tidak pada mazruh yang ditepatkan. Mud araftul ilaha lam ara ghairan wa kadzal ghairu indana mamnu'u. Kata syairnya, di saat aku kenal Tuhan, maka aku tak nampak lain pada Tuhan. Wa kadzalikal ghairu indana mamnu'un, dan lain pada Tuhan saat itu tak ada kali tertemu. Wa qala Syekh Maulana Abdus Salam Ibn Mashish radhiyallahu anhu an Abil Hasan radhiyallahu anhu, ya Abul Hasan, haddid basar al-iman tajidallaha fi kulli syai' wa 'inda kulli syai' wa ma'a kulli syai' wa qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai' wa wuquf wa fawqa kulli syai' wa tahta kulli syai' wa qurban min kulli syai' wa muhitan bi kulli syai'. Katanya Syekhul Maula kepada Habib Hasan, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan dan Asy-Syadzali ini, haddid basaral iman, tajam olehmu akan pandangan iman kamu, tajidallah fi kulli syai', nascayamu akan dapat Tuhan, akan temu dengan Tuhan, akan nampak Tuhan fi kulli syai', pada setiap sesuatu. Kita makan, kita nampak kata makanan ni daripada Tuhan. Kita minum, kita nampak kata air ni daripada Tuhan. Kita pakaian, kita nampak kata Tuhan. Kita tidur, kita bangun, kita mandi, kita berapa pun semua akan nampak semua saat itu daripada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengizin. Kita sehat kita daripada Tuhan. Kita segar, kita berapa, kita berjalan, kita berapa, semua tu akan nampak Tuhan. Fi kulli syai', pada tiap-tiap sesuatu. Wa 'inda kulli syai', pada di sisi sesuatu. Wa ma'a kulli syai', pada berserta sesuatu. Wa qabla kulli syai', sebelum pada sesuatu pun akan nampak Tuhan. Wa ba'da kulli syai', dan selepas pada sesuatu pun akan nampak Tuhan. Wa fawqa kulli syai', di atas sesuatu pun. Wa tahta kulli syai', dan di bawahnya. Wa qurban min kulli syai', dan dihampiri dengan sesuatu pun nampak Tuhan. Wa muhitan bi kulli syai', dan meliputi dengan setiap sesuatu. Di sana tu ada Tuhan. Bikurbin huwa wasfuhu, dengan mendekati ia sifatnya, bukan maksudnya Tuhan tu duduk congok situ, tapi sifat Tuhan, kehendak Tuhan, kudrat Tuhan, kebesaran Tuhan, semua satu nampak di sisi setiap sesuatu. Wa bimuhitin hiya na'tuhu, dan meliputi dengan ia adalah sifatnya. Na'at pun sifat juga. Wa'adin al-zarfiyyah arfiyatin wal hudud, dan melampaui, iaitu tidak dan melampaui, iaitu tidak kerana zarfiyah tepat, bukan kerana maksud atau Tuhan itu duduk situ duduk sini, tak, wal hudud, dan qada yang tertentu, apa garis tepat yang tertentu, had yang tertentu. Wa an amakin, dan bukan daripada maksud tu ada tempat yang tertentu. Wal jihad, pihak yang tertentu, dak. Wa anis suhbati wal qurbi bil musafat, bukan maksud atau dekat dan berhampiran itu dengan jarak, dak. Wa an dauri bil makhluk, dan bukan juga dengan maksud atau Tuhan itu mengelilingi makhluk, semua makhlukat, dak. Wa im haqqal kullu biwasfihi, wa im haqqal kullu,
dan hilallah segala benda saat itu dengan sifat Tuhan. Tuhan apa? Al-awwalu, Tuhan yang pertama, wal akhiru, Tuhan yang terakhir, az-zahiru, Tuhan yang zahir, wal batinu, dan Tuhan yang batin. Tuhan saat itu segala sifat Tuhan saat itu sebenarnya makhluk ni tak ada lagi. Rasa Tuhan berlaku. Wa huwa. Dan ialah ia. Tak faham lah. Maksudnya gini. Kalau kita ngaji sains, untuk hurai kot sains lah, kot fizik lah mudah. Lepas pada atom, dia panggil partikel. Yang mengaji atom, dia akan ketemu pula partikel atom, atau lah ni dia panggil apa ni? Partikel atom tu yang masuk satu ilmu pula, dia panggil apa ni? Kuantum. Dan lah ni kita dengar kuantum teknologi. Partikel atom, lepas tu dia jadi kuantum. Kuantum ni halus pada atom lagi. Dan masalah kuantum ni sebenarnya ulama sains, ulama fizik pun nak hurai tak boleh dengan cara fizik. Dia kena klik pada benda ni sebenarnya macam kita dah ulang banyak kali dah. Waktu ni, benda ni, sekecil-kecil benda adalah atom. Jadi benda hak ada ni, sehalus-halus benda hak kita kenalnya sebelum pada ni adalah atom. Tapi dalam atom sendiri itu besar lagi apabila kita banding dengan kuantum. Iaitu barang hak duduk dalam atom tu, iaitu neutron, elektron, partikel atom saat ni tu. Dan atom sendiri saat ni tu, kalau kita kayai hak kecil je saat ni tu, nak yang kata atom ni sebenarnya kosong je, bukan tupak dak, bukan penuh dak. Atom tu sebenarnya kosong. Walaupun kita ada dalam atom satu ada neutron, ada elektron, ada proton. Tapi proton, elektron, neutron saat itu, kalau kita besar atom ni, kayai atom ni sama besar dengan pada bola, senam football tu. Atom hanya proton dan elektron tu sebesar butir kaca. Jadi bab kata sebenarnya atom ni sebenarnya ruang kosong je dalam. Jadi kira mari, jadi hak sebenarnya waktu ni tak ada lagi. Pasal atom sendiri tadi tu kosong je dalam. Apabila atom tu kosong, berarti kata madah ataupun waktu ni sebenarnya baik kosong. Oleh tu, hak yang berat pada tu lagi dalam kajian proton ni ataupun tu panggil kuantum ni, kuantum fizik ni. Proton sendiri tu sepatutnya dia adalah orang panggil waktu lah, pasal muka dia tu unsur asas bagi waktu, asas bagi benda. Tapi proton sendiri tidak boleh nak kata waktu. Pasal sebelum pada ni ulama kaji kata seng ni, apa? Seng ni deh, seng cahaya ni. Seng ni dia kata dulu dia kata clean daripada macam daripada matahari sampai ke dunia. Tapi akhirnya orang tahu kata seng ni benarnya proton. Jadi proton tu sendiri apabila dikaji pula proton saat itu boleh jadi boleh jadi palangan, boleh jadi waktu. Jadi masalah hok ni duk bengong kuat lah ni, macam mana proton kalau kita tengok
ada tak uncang pik ke gapo, dia akan jadi waktu. Tapi kalau tak ada orang tengok, dia akan jadi clean. Jadi clean ni dia bukan waktu. Clean ni masuk dalam energi. Jadi gigi mari asas kejadian waktu semua ni adalah energi. Jadi bakti kata supo dengan hak tasawuf doa ya kata semua saat ni tu idmahaqqal kullu biwasfillah. Jadi semua saat ni tu batal, hilang semua ni sebenarnya dengan sifat Tuhan. Tuhan al-awwal yang mula tu, Tuhan yang akhir pun Tuhan, hak zahir pun Tuhan, hak batin pun Tuhan. Jadi hak sungguhnya segala ni adalah Tuhan. Bukan maksud Tuhan. Maksudnya semua ni hak kita nampak ni hanya pak peluantar ya, bukan benar sungguh dak ali. Tapi pada satu sudut orang tak nampak kata semua ni kandak semua ni adalah tenak apa kuatul kudrat Tuhan. Waktu oleh kerana kita terlindung macam terkatuk mata hati kita nak nampak Tuhan kan tu. Dia orang isyaratkan Allahu ala syai'a ma'ah. Tuhan saat ni tu ada sejak sedia kala wala syai'a ma'ah, tak ada benda lain bersama Tuhan. Wa huwal an ala makan, dan Tuhan saat ni sekarang lagu tu lah. Siapa zaman dulu lah. Lagu mana dia dulu, lagu tu lah dia sekarang. Satu benda hak susah kita nak fikir dengan otak, iaitu selalu kita ada sebutnya masalah qadim. Qadim ni manusia tak boleh fikir. Qadim ni satu benda hak kita nak fikir tak boleh dengan otak kita. Cuma dalam kajian sendiri memberi makna, memberi tahu masalah Big Bang. Big Bang adalah cut rentun adanya segala-gala, termasuk zaman wal man, termasuk kanwela le awaka, termasuk time and space. Jadi mungkin tak faham lah, tapi nak ayat lebih kurang gini. Sebelum pada Big Bang tu tak ada kanwela pun, tak ada setanti hok panggil ruang ni awaka pun tak ada. Di saat berlaku Big Bang tu lah baru tubiknya wela, baru tubiknya awaka, baru tubiknya galaksi mari. Jadi sebelum pada berlaku Big Bang tu gapo? Berarti tak ada zaman, tak ada makan. Ni satu benda yang sangat susah lah bagi manusia nak fikir, pasal otak kita ni boleh mikir satu benda kena ada setanti dia, lepas tu kena ada kanwela dia. Jadi sebelum pada Big Bang, waktu itu tak ada kanwela, let mai mi setanti. Jadi kanwela dengan setanti dengan waktu ni tubik bersama dengan Big Bang. Seolah-olahnya sebelum pada tu adalah qadim. Qadim yang ada. Tubik petuk Big Bang itulah baru ada hadis, baru ada makhluk, baru ada kanwela. Cuma otak manusia ni nak tubik daripada kanwela tak boleh. Kita nak mikir satu benda hak luar pada masa tak boleh. Hak luar pada setanti ataupun ni tepat tak boleh. Kita nak mikir satu benda hak bukan duduk dalam kanwela, bukan duduk dalam awaka, tak boleh fikir. Waktu kata kita hidup dalam benda ni. Itulah lebih kurangnya. Agaknya susah sikit nak faham deh. Wa qala al-ba'dhum, dan kata setengah mereka itu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi walam arahu hadisan. Walam arahu hadisan. Teori Big Bang ni lepas pada apa ni Hubble, seorang saintis kenal kat, tahu suluh tengok atas mata, atas luar angkasa tu, tahu kata
dunia ni makin berkembang. Galaksi ni makin lain. Berarti kata asal dia saat ni tu mari cut rentun. Jadi teori ni walaupun daripada hak Mak Saleh, sekiranya teori ni betul, berarti tu memanglah. Dia tak benda ni adalah satu bit daripada hak dia kata wafatakna, dan aku pecahkan langit dan bumi daripada hak dia duduk sekali. Maksudnya duduk dicut dia panggil cut rentun tu dia panggil apa? Singularity. Singularity ni berarti tu tak ada gapo masa tu. Tak ada kanwela, tak ada waktu, tak ada gapo satu. Rata-rata rebut mari. Cuma fok hak atheist ni, fok hak tak percaya kepada Tuhan, walaupun dia temu kuamcing lagu tu pun dia masih duk tolak Tuhan juga. Dia masih duk tak ngaku ada Tuhan juga. Dia kata benda tu jadi sendiri. Rebut hak crown rat, hak panggil Big Bang tu pun dia kata benda tu jadi sendiri. Hak tu tak ada arah lah. Padahal benda tu adalah itulah ciptaan Tuhan yang pertama. Kalau kira dalam teori dia tu menunjuk dah kata itu adalah permulaan makhluk. Dan pekak yang Tuhan buat kata Tuhan cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari tu pun tu bit dalam teori dia juga. Apa ni tahap-tahap kejadian alam ni ada ni tahap. Jadi kalau kira apa hak sains kaji learning tu tak lari daripada apa hak Tuhan royak juga. Klik situ. Cuma masalah orang nak beriman tak beriman tu ya suku kira. Wa innama huwa min qaulil arifin. Ya tamara aitu syai'an illa ra'aitullah fihi wa lam arahu hadisan. Oh ni tak boleh nak urai ni. Aku tengok sesuatu, aku tak akan tengok sesuatu melainkan aku nampak Tuhan padanya. Walam arahu hadisan, bukan aku nampak baru. Wallahu a'lam, ni tak faham. Wa innama huwa min qauli ba'dul arifin, itu adalah daripada kata sungguh daripada setengah pada orang-orang arif kata wa ahlul sayru minal muridin yashhadunal qaul. Ada pun orang yang bawah sikit iaitu murid-murid ni akan nampak makhluk, thumma yashhadunal mukawwin indahu, nampak makhluk lepas tu baru yang nak nampak Tuhan. Wa bi asarihi fayamtahiqul kaunu min nadarihim bi mujarradin nadrihim ilaihi. Min nadarihim bi mujarradin nadarihim ilaihi. Wa hadha halul al-mustasyrifin. Dan dengan kesannya, dengan asar kesan daripada Tuhan tak ni, kesan asar apa ni, ciptaan Tuhan saat itu fayamtahiqul kaunu min nadharihi, maka hilanglah makhluk saat itu dalam pandangan mereka itu bimujarradi nadhrihim ilaihi, dengan semata-mata pandang mereka itu nadharihim ilaihi kepada Tuhan. Wa hadza, dan ini adalah kelakuan orang mustasyrifin, orang dah terbuka mata hati ya. Wa ahlul maqamil fana yashhaduna al-haqq qabla syuhudil haqqi bimakna annahu la yarawna khalqa aslan. Adapun orang hak maqam fana, ia akan nampak Tuhan sebelum pada ia nampak bukan hak tu al-khalq sini ni. Sebelum nampak al-khalq, sebelum dia tengok makhluk bukan hak. Yashhaduna al-haqq qabla syuhudil khalq, ada hal. Ada lagi. Bimakna annahu la yaral khalqa aslan, dengan makna dia tu tak nampak makhluk asal lagi, nampak Tuhan ya. Illa thubuta lahu indahum, kerana di sisi mereka itu makhluk ni tak ada lagi. Li'annahum likasratihim ghaibuna an wasitah, kerana mereka itu di dalam keadaan mabuk mereka itu dengan Tuhan, maka mereka itu tak nampak dah perantara atau makhluk saat itu. Fanuna anil hikmah, mereka itu hilang ataupun fana daripada hikmah, daripada pandangan zahir ni. Gharqa fil bahril anwar,
tenggelam dalam cahaya yang seumpama laut. Matmusun alaihimul asar, dan tertudung atau buta mereka itu oleh asar apa ni? Matmusun, tertudung di atas mereka itu oleh makhluk. Makhluk dia tak nampak makhluk ni. Jadi klik pada katanya hakikat sebenarnya itu semua adalah hak Tuhan kata Allahu nurus samawati wal ard. Tuhan itu adalah cahaya langit dan bumi. Dalam kesimpulan ini maksudnya kita ada ni, kita hanya ada panggil nisbi. Kita ni bukan ada hak sungguh, ada nisbiyan. Panggil ada kerana Tuhan mengadakan. Jadi hak ada sungguh tu Tuhan. Benda lain tu hanya ada nisbiyan. Oleh itu, apa saja selain pada Tuhan itu hanya bagi para tu hanya bayang-bayang, hanya zil. Jadi maksud hak nak ayatnya gini, maksud nak ayatnya jangan kita nampak sangat makhluk. Jadi makhluk ni semua ni duduk di kehendak Tuhan. Apa saja hak nak berlaku, apa saja hak tepuh dengan kita, apa saja hak kita ni kena dengan makhluk apa semua saat itu, semua tu duduk dalam kehendak Tuhan berlaku. Tuhan berlaku. Bahkan makhluk tu sendiri pun Tuhan juga cipta daripada tak ada, termasuk diri kita. Semuanya tak ada asalnya. Ada ni kerana Tuhan cipta. Jangan duk terikat sangat dengan makhluk. Dan kita akan kembali kepada tak ada pula. Ada, lepas tu tak ada pula. Di saat itulah baru kita faham kata masa kita hidup ni hanya supaya ngiga je. Bukan hakikat dak. Baru kita mati baru tahu kata supaya orang ngigam jaga. Jadi kita mati ni baru jaga. Hak sungguhnya agun ni dikah dak hidup ni supaya dak ngigah. Wallahu a'lam bissawab.